19.3. Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yam sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wassahbi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkatalah pengarang kitab Minhajul Abidin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani, muka surat 57, 7 baris daripada bawah. Dan adapun ajalah, kita masih lagi membicarakan tentang penyakit-penyakit hati, perkara-perkara yang tak layak bagi hati orang yang nak berjalan kepada Allah. Maka perlu diperbetulkan beberapa sifat-sifat hati yang juga dinamakan sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, kerana sifat-sifat ini akan menghambat seseorang itu selamat sampai kepada destinasinya. Alhamdulillah, pada pengajian yang lepas kita telah mengupas tentang hasad dengki dan bagaimana dengki ini boleh menyebabkan segala amal ibadat yang dia buat itu dimakan, seperti termakannya api akan segala kayu-kayu api yang kering. Kerana orang yang dengki itu hakikatnya tidak berpuas hati dengan pembahagian Allah, takdir Allah. Ini yang kita bicara pada pengajian yang lepas. Adapun pada malam ini kita sampai pada bicaraan dan adapun ajalah. Ajalah ni terjemah dalam bahasa kita yakni tergopoh gapah. Tergopoh gapah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah.
tergopoh gapah dalam membuat satu perkara tu daripada syaitan, dan bertenang-tenang itu daripada Allah. Jadi jelas dalam hadis ni sifat ajalah, tergopoh gapah ni dalam membuat satu perkara adalah tercela. Dan tergopoh gapah ni datang daripada hati yang tidak salim, yang tidak tenang, tak sejahtera. Maka dikata sini, maka bahwasanya yang dikatakan ajalah itu, yakni tergopoh gapah ni, apa dia ni? Suatu sifat yang jatuh, yakni yang berlaku, satu sifat yang ada berlaku di dalam hati, yang membangkitkan atas pekerjaan, atas satu urusan, terbangkit hatinya dengan permulaan lintas hati. Maksud dia, begitu terlintas hati dia, nak makan, terus makan. Nak pergi pasar, terus pergi pasar, tanpa fikir panjang. Ini takrif ajalah, pengertian gopoh gapah ni. Tiada terhenti padanya, tak ada break dah. Tak ada kata nak tengok dulu selamat tak selamat, elok tak elok, terus pergi. Ni namanya ajalah, tergopoh gapah. Terlintas kat hati je terus buat. Ni namanya ajalah. Ajalah, tiada terhenti padanya dan melihat-lihat daripadanya, tak ada pandang kiri kanan dah. Menonong je, tak ada istila', tak ada tawakuf, tak ada istila'. Yang ni tidak ada terhenti dan tak ada fikir panjang. Orang panggil gopoh gapah. Dan Quran berkata apa? Kanal insanu ajulan, wa kanal insanu ajulan. Manusia ni memang sifat asal itu memang tergopoh. Maka dalam kitab tafsir sebut bagaimana Nabi Adam AS sewaktu dijadikan, ketika roh dia masuk dalam kaki dia, masuk kat kaki, masuk ke kepala, masuk di kepala sampai saja di mata, belum sampai kat kaki, terpandanglah dia. Ni nampaklah nikmat-nikmat syurga ni. Allah bagi dia nampak. Bila mata dia terbuka, yang roh terus sampai terus nampak, terus nak bergegas, terus nak kejar. Tak sedar kata diri tu belum sempurna lagi. Inilah salah satu tafsiran kanal insanu ajulan. Manusia ni tergopoh, memang sifat asal itu sebelum disempurnakan lagi. Dan kita tetapi bersegeralah, tetapi makna bahkan, bahkan bersegeralah pada mengikut akan dia. Apa terlintas kat hati tu, ikut tu dan mengamalkan dia. Dan lawan daripada sifat ajalah ni inaah. Inaah ni apa dia? Berlambatan. Dan iaitu, yakni yang datang atas yang membangkitkan dia perasaan tadi tu, atas memeliharakan di dalam segala pekerjaan dan menelik-nelik, cermat padanya. Itu inaah. Inaah ataupun ta'ani samalah, bertenang. Terjemah bahasa kita bertenang-tenang. Sini tu dia berlambatan. Tambah-tambah makna bertenang. Mari satu dalam hati tu, teringin nak buat, tenang, fikir dulu, selamat tak selamat, elok tak elok. Sifat mahmudah. Mari dah tu terus nak buat, terus nak buat, terus nak. Tu ajalah tu, gapah-gapah. Ini yang tercela. Kalau dia mari dah hati tu, tenang, dia tengok dulu, berhati-hati. Itu lawan daripada ajalah. Dan perlahan-lahan pada mengikut akan dia. Dia apa tu? Dia suara hati tadi tu. Dan amal dengan dia. Ni. Dan ada pun tawakuf,
yakni terhenti, maka lawannya ta'assub, yakni mempayahkan dia. Amma tawakuf fadidduhu ta'assufu. Apa tu tawakuf? Terhenti. Sebelum masuk tu tengok dulu. Sebelum dia mula buat sekerjaan tu, dia berhenti dulu. Ta'assub terus jalan. Kalau ta'assub ni terjemah bahasa kita sembrono. Sembrono. Jadi dia adik-beradik tu, gapah-gapah, sembrono. Tindakan tanpa fikir panjang. Buat kerja sembrono. Asal siap sudah. Tawakuf, terhenti. Mana terhenti ni? Fikir dulu. Kata Syekh kami rahimahullah ta'ala, maka adalah farak, mana bezanya antara berlambatan, mana ina'ah, bertenang, dan tawakuf. Apa beza ni? Bertenang-tenang dan berhenti. Apa beza? Bahawasanya tawakuf itu dahulu daripada masuk dalam pekerjaan. Kalau orang tanya, ni nak beli tak kereta ni kecil? Ni kereta bagus ni. Kereta ini dia pun cerita spek macam ni kita orang kata, saya tawakuf dulu dah, saya nak pergi bincang dulu. Itu tawakuf. Tawakuf ni sebelum kita masuk kerjaan tu. Ta'ani kita dah mula buat, kita buat dengan perlahan-lahan sambil cermat. Itu bertenang. Jadi bertenang ni masa kita buat dengan berlambat-lambat dan berfikir. Tawakuf ni sebelum kita masuk. Ini dia nak haluh kajian Mazhadi. Tawakuf sebelum kita masuk kerjaan. Apa saja saya macam mana ni? Jadi tak beli tanah ni. Sebentar, tawakuf dulu. Maksudnya saya tunggu dulu lah, nak mesyuarat tu. Itu tawakuf. Itu sifat terpuji tu. Tak ada dengar, bagus ni, boleh lah berapa ribu ni. Jadi lepas tu nyesal. Macam orang beli tanah. Tengok kat luar, cantik tanah, tak tengok dalam. Surveyor tak panggil apa, tak pergi beli. Lepas beli, marah pada orang jual tu. Kenapa tak beritahu? Siapa suruh tak tengok? Kita main beli 5 ekar 6 ekar murah. Murah ni. Tak apalah, haji pasal kita jual murah. Padahal memang murah pun. Dan memang banyak tanah tu separuh tak dipakai. Siapa nak disalahkan? Salah diri sendiri. Kenapa? Kerana tidak ada tawakuf. Tawakuf sebelum masuk pada satu urusan, ta'ani setelah masuk dalam tu. Bertenang-tenang. Jadi ini dua sifat mahmudah hati. Sifat lawan dia ta'assub, main ikut je. Orang Melayu, bahasa Melayu ada ta'assub lah kau ni. Kau ni ta'assub lah. Ta'assub tu main ikut, main jalan, sembrono. At-tamashi, berjalan ala ghairi tariq. Tu arti ta'assub. Berjalan bukan berjalan dia. Orang jalan pergi KL sini, dia main redah ke depan. Tu kita panggil sembrono. Itu sifat tercela tu. Agama pun cela kita tu. Ini kata guru kami rahimahullah ta'ala, perbezaan antara ta'ani dan tawakuf. Tawakuf dahulu pada masuk dalam pekerjaan hingga menuntut baginya yang cerdiknya. Maksud yang cerdiknya, yang betulnya. Dan berlambatan, bertenang-tenang. Kemudian daripada masuknya, sebelum masuk dia tengok, fikir dulu. Cerdik tu mana, fikir dulu. Berlambatan, bertenang-tenang selepas masuk daripada urusan tersebut, hingga menunaikan tiap-tiap suku daripadanya pekerjaan akan haknya. Tiap-tiap satu tu sikit. Apa hak dia tu? Perlu tak tambah ni, perlu tak buat macam ni. Jangan terus ya. Memang macam tu, sebab likulli syai'in qadara. Tiap-tiap satu ni ada qadar dia. Inilah perbezaan umat Islam zaman gemilang dengan zaman sekarang. Zaman dulu, zaman kegemilangan Islam, macam ni lah orang Islam dulu macam ni lah. Buat satu kerja teliti, buat satu kerja telik, kerana memandang ini amanah Tuhan. Bila kita tinggal agama kita tu, kita tinggal kecemerlangan tu, kita tinggal sifat berhati-hati tu.
maka apa saja kita buat dah tak ada kualiti. Baik segi zahir, baik segi ibadat, semua tak ada kualiti, nak cepat habis. Kemunduran umat Islam disebabkan sifat kita sendiri meninggalkan sebenar-benar tauhid, fiqh dan tasawuf. Kadang tasawuf mengajar ni, buat kerja kena tenang-tenang, perhati satu-satu. Innallaha yuhibbu, kata Nabi SAW, innallaha yuhibbul ma'ali wa yakrahu safasitah. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, kasih kepada bi umuril ma'ali, suka pada kerja-kerja hak tinggi-tinggi, yang bernilai tinggi, yang bermutu. Wa yakrahu safasitah, Allah membenci segala pekerjaan yang cincai boncai. Safasitah ni asal siap. Tapi saya tengok jarang hadis-hadis macam ni dibaca. Kita baca bab semayang, bab puasa, kita terlupa yang Nabi ni satu orang yang sangat mementingkan kualiti. Apa saja dia buat dengan para sahabat, semua ada kualiti. Semua benda yang sungguh-sungguh. Sampailah pada zaman kemuncak kegemilangan Islam di Andalusia, di Uthmaniyah, kita masih boleh lihat bangunan-bangunan yang ditinggalkan tu. Masjid-masjid Cordoba, Masjid Biru, Blue Mosque, Hagia Sophia, cantik. Sampai sekarang beratus tahun kita masih boleh nikmati keindahan ciptaan mereka itu, seni mereka itu. Itu menggambarkan tu, infrastruktur yang masih ada tu menggambarkan pemikiran umat Islam di zaman itu. Kenapa mereka gemilang? Jadi hadis-hadis seperti ini hendak dibaca balik, diterapkan balik. Innallaha yuhibbul ma'ali wa yakrahu safasitah. Allah suka, kasih kerja yang bermutu tinggi, ma'ali, tinggi, kualiti. Baik tukang, baik kau tukang besi, baik kau ni tukang sapu, kualiti. Wa yakrahu safasitah, dan Allah benci perbuatan yang cincai. Safasitah ni asas siap. Mana pergi semua tu? Ini undang-undang aturan alam. Nak maju kena macam tu dah. Kalau tidak kita ke belakang. Betul. Sampai keluar pepatah sebagian ulama, kalau nak tengok Islam pergi London, jangan pergi Mesir tadi, pergi London. Saya punya apa pergi London tengok? Alhamdulillah di rezeki saya ni pergi London. Mesir saya pergi, London saya pergi. Memang betul. Nak tengok orang Islam pergi Mesir, nak tengok amal Islam pergi London. Bersih, kemas, cantik pokok bunga dia, Allah. Saya tengok orang sana tu, dia kerja taman burung macam taman burung ni. Pekerja dia perempuan. Dia apa tu? Dawai tutup cage dia tu, dia punya apa? Sangkar dia tu. Dia buruh pakai sabun tu. Pakai sabun. Bersih, tek burung tak nampak. Kita punya taman burung, tek burung lebih daripada burung ni. Nak tengok burung kan tek burung. Bukanlah kita kutuk macam tu lah, nak kata gitu. Malam-malam cuci jalan, bersih, sampah pun tak nampak. Kemajuan. Pergi Mesir, Allah, tepi jalan, kucing berak, anjing berak, orang berak, penuh tek imar semua ada. Nah tu nak kata apa? Jadi sebenarnya itu Islam tu Nabi, at-taharatu minal iman, nisful iman. Kesucian itu separuh pada iman, setengah. Mana pergi semua tu? Ni masalah kita mundur ni, salah sendiri. Benda kecil-kecil ni kita ingat kecil, tak diambil. Contoh sini ni tasawuf mengajar ni. Tasawuf ni bukan tasawuf tu mengajar ambil tasbih dekat masjid tu. Biarlah masjid berabuk ke tak apa, kotor pun tak apa, janji sejadah bersih. Semenjak bila pemikiran kita jadi mundur macam ni? Kerana pengajian ilmu kita tu tak betul, tak lengkap, maka tak nampak Islam yang syumul tu. Kemudian kata dia, ada ni, cuba tengok ni kata apa tadi. Saya ulang sikit lagi. Dan berlambatan. Kemudian berlambatan tu makna bertenang-tenang. Kemudian daripada masuk padanya pekerjaan apa saja urusan dunia dan akhirat, hingga menunaikan tiap-tiap suku, mana tiap-tiap juzuk kerja tu ditunaikan dengan haknya tu.
Tiap-tiap satu tu hak dia tu. Masa saya pergi di Istanbul tu, ada satu masjid Masjid Sultan Sulaiman. Yang cipta masjid tu Mimar Sinan. Dia punya arkitek masyhur zaman dulu. Dia fikir nak buat tu 2 tahun. Raja sampai pening, bila kau nak buat ni, 2 tahun kau fikir ni. Dia fikir plan dia 2 tahun. Lepas tu dia tiup bubble, tiup gelap, nak tengok mana dia apa ni buih tu pergi. Nak tengok gelombang. Kita pergi masjid tu, kalau kita diri sini satu sudut, kita bercakap, satu masjid tu dengar sama, macam ada mikrofon. Mic tak ada, mikrofon tak ada. Maju tak majunya Islam zaman tu. Kita sekarang ni mic sana sini semua penuh, sekali rosak habis tak dengar. Dia satu sudut dia kalau dia cakap kat situ, kita duduk kat mana-mana sudut sama. Dia test, dia ambil kayu, pok, entah duduk sana, pok, dengar sama. Orang dekat, orang jauh dengar sama. Siapa buat ni? Orang Islam. Kenapa ni? Kerana mereka tu menunaikan tiap-tiap suku daripada kerja itu akan hak. Ni tasawuf sebenar. Tasawuf sebenarnya tak terpisah dengan kerja dunia kita ni. Dia bersekali. Dia cipta satu bangunan tu dengan ihsan, iman, Islam, ihsan. Bukan dia batu sebatu-batu. Setiap batu tu dia tasbih, dia zikir. Dia tengok ukuran itu tepat tak tepat. Semua dah hilang dah. Kita hilang semua tu, tinggal semayang. Semayang kita pun tak ada kualiti. Kemudian maka yang mendahulukan bagi berlambatan itu, menyebutkan ini, mengingatkan, yakni teringat. Ni. Kemudian katanya maka yang mendahulukan, ni kena terjemah elok-elok, maksud mendahulu, mukaddimah bagi berlambatan. Maksudnya mukaddimah bagi sifat tenang ni, apa dia? Menyebutkan, apa mana sebut ni? Ingat, teringat, mengingatkan jalan kebinasaan di dalam segala perkara. Allah. Orang Islam dulu kalau tasawuf, sebelum dia masuk satu kerjaan tu, dia fikir apa dia punya implikasi dia tu, apa bahaya-bahaya yang kemungkinan berlaku. Kalau buat macam ni runtuh tak? Kalau aku buat macam ni, bangunan ni tinggi ni, apa jadi? Tanah apa jadi? Binatang terjejas tak? Pokok-pokok ni kalau kerat macam ni dengan burung ni, ni nak duduk mana? Berapa batang aku nak kerat? So fikir semua tu. Tu kan. Kemudian maka mendahulukan mukaddimah bagi bertenang. Sebelum bertenang tu, dia kena fikir dulu. Sebut mana, ingat mana, fikir dulu. Jalan tu mana, wajah-wajah kebinasaan. Apa benda yang boleh merosakkan ni? Yang melintangkan manusia dan bagi kebinasaan yang ditakut padanya. Apa dia tu? Apa yang mungkin kerosakan yang boleh berlaku? Kita buat satu benda tu macam takkan rosak. Masalah. Main buat pun tak ada kualiti. Dan bagi kebinasaan yang ditakut padanya, dan menyebutkan barang yang ketetapannya, yang mana, yang ni barang yang boleh menetapkannya, dan daripada telik sejahtera. Telik sejahtera mana, tengok benda selamat tak selamat, boleh tak boleh, sifat tu. Dan barang yang di dalam ta'asub, yakni makna ta'asub sini terjemah yang memayahkan. Ta'asub mana sini dia kata, kalau bahasa kita moden ni, sembrono. Tolong terjemah, kata tak faham tu, mempayah, kata tak pas. Makna ta'asub ni sembrono, buat tanpa fikir. Dan bermula ta'asub tu pula, kata dia, yakni mempayah, makna sembrono, dan menuntut segera daripada cerca. Akhirnya cela dia orang dan menyesal. Dan ini dan umpamanya daripada barang yang membangkitkan atas berlambatan, ini bertenang-tenang dan terhenti tawakuf, melihat dalam segala pekerjaannya
dan menegahkan daripada bersegera dan memayah ini sembrono diri. Wallahu waliyut taufiqi wal ismah. Jadi sangat menarik kerana Imam Ghazali memasukkan ajalah sifat gopoh gapah ni sifat kebinasaan hati. Kerana bila dia bawa pada ibadat, benda yang sama lah. Tak cermat dalam ibadat, tak jaga bacaan, tak jaga wuduk, tak jaga tomak ninah, sembrono, sama macam kita buat bangunan. Akhirnya tidak ada membawa faedah apa-apa. Wallahu waliyut taufiqi wal ismah. Allah lah yang memberi taufik dan Allah lah yang memelihara. Dan adapun takabur, maka ketahui olehmu. Makna takabur ini apa? Sombong. Bahwasanya takabur itu khatir asal sombong ni mana? Takabur ni yakni lintas hati pada mengangkat diri. Terlintas ada hati tu nak angkat diri tu tinggi dan membesarkan dia. Ni yang dikatakan takabur, memandang diri itu tinggi daripada orang lain, memandangkan diri itu besar daripada orang lain. Ini asal takabur. Sombong tu punca dia. Jadi dia ada sambungan, dia tolong tambah sikit. Takabur ni extension daripada ujub. Kalau sekadar dia nampak diri dia tinggi pada orang lain tapi dia tak remehkan orang lain, itu namanya ujub. Hebat aku ni, orang lain tak ada macam aku ni. Tiap pagi aku bangun subuh, awal kat masjid ni orang akulah, kalau aku tak ada ni, tu ujub tu. Lepas tu dia remeh orang lain pula. Kau tak boleh macam aku ni. Dia pandang macam tu, orang lain tak macam aku ni. Tu takabur. Dia adik-beradik, ujub tu asal, takabur tu furuk dia, punca dia ujub. Orang takkan jadi takabur kalau dia tak nampak kelebihan kat diri dia. Sama ada kelebihan tu duniawi atau kelebihan itu ukhrawi, tak kisah mana. Maknanya orang yang tengah ibadat ni pun boleh kena takabur juga. Jangan kita ingat orang takabur ni, dia sombong tu, banyak harta dia, dia perasan dia kaya lebih daripada orang. Jangan kita ingat tu. Itu senang nampak. Yang susah nak nampak ni takabur ujub dalam ibadat, takabur ujub dalam ilmu, tak nampak. Kerana kita nampak diri kita ni orang soleh, kita dah belajar, kita mengaji, dia mari je pelan dia datang. Hebat kawan, hebat aku ni. Dia rasa diri dia lebih daripada orang lain tanpa dia perasan. Betul pun dia pandang orang rendah. Kalau dia tengok orang-orang kat luar tu yang pakai seluar pendek apa salah, ini semua masuk neraka ni, tak boleh ni. Dia terlupa diri dia tu dapat dengan anugerah Tuhan. Ini takabur. Dan takabur mengikut baginya. Tu dia. Mudah dia lintasan hati, mengangkat diri, membesarkan diri, dan takabur itu mengikut akan dia. Ini meremehkan orang lain. Takabur tu ikut pada ujub tadi tu. Dan sifat yakni lawan takabur. Apa lawan daripada takabur ni? Tawaduk. Lawan daripada takabur, tawaduk. Tawaduk sini kata apa? Dia terjemah mengkecilkan diri, merendahkan diri. Bahasa tu, lawan dia ialah mengkecilkan diri, yakni terlintas hati pada nak merendahkan diri dan mengkurangkan dia. Dan tawaduk itu mengikut akan dia. Tu dia. Awal itu kecilkan diri, wad'ul nafs, rendahkan diri. Tawaduk ikut dia. Supaya tadi dah, ujub tu asal dia, takabur ikut. Tawaduk merendah diri ni asal dia apa? Hina diri. Nampak diri ni hina, tak ada lebih daripada orang lain. Kalau ada ni semua kurnia Allah, tu asal.
Daripada perasaan yang seperti itu terbitlah tawaduk. Maknanya tawaduk tak boleh datang kalau kita tak nampak diri kita ni rendah pada orang, tak nampak diri kita ni sama macam orang lain. Nampak? Orang kata rendah hati, baru datang tawaduk, baru datang merendah. Setelah nampak diri itu hina, barulah datang merendah. Kalau kita nampak diri kita tinggi, datanglah takabur. Jadi takabur tu datang daripada mana? Daripada tinggi diri. Tinggi datang mana? Nampak istimewa diri pada orang lain. Nak buang tu, tak ada istimewa apa, ini semua anugerah Allah. Tauhid. Macam mana nak rendahkan diri ni? Nak nampak iftikar ni. Nak nampak iftikar kena nampak istirna. Daripada tauhid. Nak nampak diri ni hina, kena nampak yang mulia. Kalau tidak, tak boleh. Manjang nampak diri dia mulia. Siapa yang mulia tu? Allah Al-Majid, yang mulia. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Qawi tu Allah. Baru dia nampak diri dia rendah. Bila dia nampak diri dia rendah, dia nampak diri dia tinggi, orang nampak dia tinggi, dia terbalik. Ni rahsia ni. Rahsia nak nampak nak jadi orang nampak dia tinggi. Dalam kerendahan ada ketinggian, dalam kefakiran ada kekayaan. Macam pantun tak? Itu orang sufi tu. Sufi ni tu, dia nampak dia fakir, orang nampak dia kaya. Sebab dia fakir ilallah, sentiasalah dia kaya. Dia dikayakan Allah. Sampai orang nampak dia macam relax, macam tak berhajat pada orang. Sebab dia sentiasa berhajat pada Allah, tak ada hajat pada makhluk. Orang nampak dia mulia, dia rasa diri dia hina, kerana dia memandang kemuliaan Allah. Mulia tu Allah, dia hina, tak ada apa-apa. Orang nampak dia mulia, dia macam cermin. Lawan dia, kalau kita nampak diri kita tinggi, orang benci tengok kita. Sombong dia tu, perasaan dia hebat dia tu. Dia tak nampak dia sebab dia tinggi, dia tak nampak bawah. Orang tengok dia tu, perasaan tinggi dia. Dia perasan diri dia mulia, maka jadilah dia hina. Dia terbalik. Mulia dalam hina, hina dalam mulia. Hina dalam mulia. Dia rasa dia mulia tapi dia hina. Miskin dalam kaya. Miskin dalam kaya? Ya. Orang yang rasa diri dia kaya, dia miskin. Dia miskin sebenarnya, sebab dia tak ada hajat pada Allah. Miskin. Dia nak lagi dunia tu. Ni kena faham baik-baik. Sifat manusia ni dia terbalik. Betul sabda Nabi SAW, man tawadu'a rafa'ahu Allah. Siapa merendah diri, Allah angkat. Yang angkat tu Allah, bukan manusia. Allah angkat. Bila Allah angkat, berhimpun satu dunia manusia ni nak rendahkan dia, tak boleh rendah, sebab Allah angkat. Tapi kalau sendiri angkat, faham lah kalau sendiri angkat. Sampai masa berdebuk jatuh. Tapi kalau Allah sudah mengangkat, tak boleh, takkan hina. Inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia kamu sisi Allah orang paling takwa. Lagi tinggi takwa kamu, lagi tinggi Allah angkat kamu. Allah lonjakkan namamu, lonjak lagi tinggi. Saya teringat arwah Habib Ali Batu Pahat. Habib Ali Batu Pahat tu masyhur satu dunia, zuhud satu dunia. Datang ziarah dia, rumah apa sewa, rumah kecil kan, duk dapur, dia hidup dia berapa langkah saya masuk satu dunia datang tengok dia lah. Segala habib-habib semua hormat dengan dia, padahal dia tak pernah apa masuk paper ke, pergi ceramah ke, tak ada, di rumah. Tapi satu dunia mengakui dia, zuhud dia tu. Siapa angkat tu? Siapa angkat tu? Allah. Jadi tak payah angkat diri, rendah diri, Allah angkat. Dan tawaduk itu datang daripada kerendahan hati tadi. Seperti mana takabur datang daripada ketinggian diri. Kau pandang diri kau tinggi, esok kau jadi takabur lah. Kau jangan remehkan orang lain, automatik dia ikut, mengikut bagi dia. Takabur ikut pada dia. Kau rendah, kau hinakan dirimu, tawaduk akan datang. Tawaduk datang, orang pandang kau tinggi, Allah tinggikan kau. Tu ni rahsia dia tu. Dan tawaduk mengikut akan dia, dan tiap-tiap satu pada keduanya
Tiap-tiap satu daripada kedua mana? Tawaduk dengan takabur ni ada kalanya amiyun dan ada kalanya khasiyun. Ada takabur am, ada takabur khas. Ada tawaduk am, ada tawaduk khas. Macam mana nak kata tu? Maksud dia macam ni. Takabur ni ada berlaku pada am. Takabur pada orang awam. Lain daripada takabur orang khawas, alim ulama. Ada juga penyakit takabur tu. Orang alim itu berlaku pada kalangan khawas, khas. Takabur khawas. VIP punya takabur. Ada standard orang awam, ada standard VIP. Tawaduk itu juga. Ada tawaduk orang awam, ada tawaduk para ulama. Jadi pembahagian. Tiap satu tu bagi dua. Ini menarik ni. Lepas dia kata apa lagi? Maka tawaduk yang amiyun, yang masuk awam, bahasa am, dan iaitu dipadakan dengan kurang daripada pakaian. Dia tu tawaduk tu, pakaiannya sederhana saja. Dan tempat kediaman, dia mampu nak beli mewah-mewah, tapi dia buat rumah teres je. Dia tak nak duduk rumah mewah. Itu tawaduk. Tapi kalau memang dah tak mampu, itu tak nama tawaduk. Tawaduk ni dia mampu nak buat rumah besar, tapi dia tak nak. Dia mampu nak pakai mewah-mewah, tapi dia nak pakai sederhana. Itu nama tawaduk. Tapi kalau memang dah duit tak cukup, itu tak nama tawaduk. Itu biasalah. Tawaduk kita mampu tapi kita tak nak. Merendah diri. Dia sultan, dia kaya, pakai kereta Pasar Sagar. Tawaduk tu. Dan lagi dia, itu tawaduk am, tawaduk awam. Dan dia kata lagi, dan takabur lawannya, iaitu mengangkatkan daripada demikian itu, yakni tidak memada dengan yang kurang-kurang tersebut itu. Nak yang mewah-mewah, selagi mampu ikut lebih pada kemampuan, tu takabur. Takabur pada pakaian, takabur pada kereta. Terbalik. Biar apa-apa asal bergaya. Tak kira, hutang pun hutang lah. Teruk sangat tu. Tu takabur. Takabur umum, pada awam. Dan iaitu maksiat yang amat besar, kata dia, dan kesalahan yang amat azimah. Maka tawaduk yang khas, iaitu mengajarkan nafsu atas menerima yang sebenarnya daripada barang yang ada kekurangan atau kemuliaan. Ini kita panggil tawaduk khawas. Seorang ulama alim, tiba-tiba ada budak datang tegur, haji, dia tak tahu tuan alim, apa pakai kasut tak betul ni? Ya ke? Terima kasih tegur. Pada orang alim tu, uduk tak betul lah tuan. Ya ke? Saya tak perasan lah. Tawaduk orang khas. Tawaduk orang khas. Bila ditegur, terima. Terus dia nampak Allah. Tak kira siapa yang tegur tu, walaupun dia tu orang biasa. Sentiasa dia menilik muhasabah diri dia, apa silap. Tawaduk tok guru dia. Tok guru dia tawaduk dah. Kita tegur dia, terima dah. Tu tawaduk khas nama dia. Dia terima apa saja, asal kalau benar dia terima. Dia pandang itu hak Allah, dia tak pandang orang tu. Ni berlaku pada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni wali Allah. Satu hari orang nak test, nak tengok betul wali Allah ni. Dia tengok, babi, khinzir, kemari kau. Ibrahim datang, ya tuan nak apa? Tak ada apalah, pergi lah. Besok nampak Ibrahim Adham, babi, khinzir, kemari kau. Pergi. Sampai 3 hari dia buat. Hari ketiga dia kata, kau ni memang wali Allah lah. 3 hari aku panggil kau khinzir, panggil kau babi, kau boleh datang. Kenapa? Dia kata, bila tuan panggil saya itu, saya tak nampak diri tuan. Saya nampak seorang Allah panggil saya, dan saya memang nampak diri saya ni hina. Sebab tu saya datang. Kalau saya nampak tuan yang panggil, dah lama dah sah. Dah lama. Tapi sebab saya nampak Allah yang panggil saya gitu. Ni tawaduk orang khas. Kerana dia nak, setiap perkataan makhluk, dia nak siapa yang jadikan dia cakap tu? Dia ke Tuhan yang jadikan dia? Tuhan panggil aku, memang betul, layaklah aku ni hina,
layaklah aku dipanggil seperti itu. Ini tawaduk orang khawas. Dia tak boleh jadi kalau tak ada tauhid. Tauhid syuhudi, tak nampak Tuhan, tak boleh buat ni. Buat tak boleh. Okay. Cuba orang panggil kita itu, Inzir, kau tahu siapa aku tak? Aku Ustaz Sopan tau. Bersopan sikit. Mula. Kau tak kenal aku? Ataupun kita dah budak-budak tegur kita, aku dah lama hidup makan garam banyak tau. Kau apa tahu budak kecil? Itu takabur khas. Tengok ni. Itu tawaduk khas. Tawaduk khas kalau merendah diri, menerima kebenaran apa daripada siapa saja. Kemudian dia kata apa lagi? Mana tadi? Dan takabur pada lawannya, iaitu mengangkatkan daripada demikian itu. Maknanya apa? Tak terima teguran orang. Takabur khas apa dia? Tak terima teguran orang walaupun benar. Orang tegur dia hak benar, tak terima. Dia rasa diri dia hebat lagi. Aku yang betul lah. Kacau. Walaupun dia seorang ulama, tidak mustahil dia terkena takabur khas itu. Kemudian maka dia kata apa sini? Dia kata daripada demikian itu, dan iaitu maksiat yang amat besar. Kemudian kota bagi tawaduk, mana benteng. Apakah benteng tawaduk yang am? Bahawa engkau menyebut, mana engkau ingat dari permulaan dan kesudahan, dan barang yang ada engkau atasnya pada sekarang ini, daripada berbagai-bagai kebinasaan dan yang luat-luat yang cemar-cemar. Seperti kata setengah mereka itu, pertama-tama kamu ni, awal-awal kamu ni apa? Nutfah. Jadi cara kita nak tawaduk macam ni, kita tak nak rasa sombong ni. Kata Imam Ghazali, kau ingat awalmu, kau ingat sudahmu, dan kau ingat tentang dirimu yang banyak cemar ni. Apa awalmu? Air mani. Nutfah tu air mani yang diluat, yang cemar. Keluar kot mana? Kot zakarun. Kemaluan tu. Malu nak tengok. Dan akhirnya kau jadi apa? Kau jadi bangkai yang keji. Kau jadi bangkai yang dimakan diulat dalam bumi tu. Lagi jahat. Dan engkau antara keduanya menanggung azirah. Azirah tu apa? Tong tai. Tai. Kita ni nampak je lawa handsome pakai baju ni. Cuba kalau kita ni Allah bagi, katalah kita satu semimata spek X-ray tu. Kita tengok, kita nampak terus tembus dalam baju orang tu, dalam badan orang tu. Apa kita nampak tuan-tuan? Kita nampak semua orang ni bawa tong tai dalam perut tu. Semua tong tai. Rupa je lah bawa tong tai dalam tu. Tong tai. Tak nak tengok. Tengok sikit, tong tai. Apa nak megah sangat? Depan ramai lah baju harga RM1,000, cermin mata harga RM3,000. Lotion lagi. Wah, bedak lagi. Tong tai dalam perut. Nak buang tak boleh. MPS dalam tu. Ni kata dia, kalau kau ni kata cara nak buang, nak rasa diri tu hina. Kau datang dari air mani yang keji, kau mati besok jadi bangkai keji, di tengah-tengah kau bawa tong tai. Tai azirah, tai dan kencing dalam perutmu tu. Tapi rahmat Allah tutup, tak ada orang bau. Tak ada orang tahu dalam perut kau tu ada tai, ada najis. Saya ingat dulu ada satu orang cerita, seorang hamba Allah ni, dia tak suka kencing. Dia anggap kencing ni merusingkan, jadi tahan lah. Dia tahan sampai setahun 2 tahun. Setiap kali nak kencing dia tahan. Lala Allah bagi dia penyakit, nak kencing tak boleh. Pergi hospital kena bedah RM10,000 untuk kencing. Potong nak pergi kencing, baru faham nikmat kencing. Jadi apa kita ni? Ya Allah, kadang-kadang Allah ajar kita ni, kita sombong sangat dengan Tuhan, tak bersyukur dengan apa kita ada tu. Syukurlah boleh buang air, syukur. Dan akhirnya bangkai yang ada. Dan lagi dia kata, dan kota tawaduk. Apakah kota tawaduk? Supaya kita ni tawaduk yang khas. Tu tadi tawaduk yang am. Benteng supaya kita ni sentiasa boleh jadi tawaduk, takkan sombong lagi, sentiasa terima kebenaran, iaitu menyebutkan, mengingatkan siksa yang cenderung engkau daripada hak yang berpanjangan di dalam batin, di dalam batil,
Mengingatkan seksa. Seksa bagi siapa? Orang yang hatimu yang cenderung daripada kebenaran, mana berpaling daripada hak, yang berpanjangan di dalam kebatilan. Kalau kita rasa kita ni tak boleh terima cakap orang, cuba fikir balik, kalau yang dicakap tu hak sebenar, hatimu tak nak terima, maknanya esok satu hari kau ni akan diseksa oleh Allah dengan sebab kesombonganmu tu tak nak terima kebenaran, dan keseksaan itu berpanjangan. Kenapalah salahnya kau terima sikit teguran orang tu, kau terima apa yang orang cakap tu yang hak tadi tu, supaya kau selamat daripada seksa yang berpanjangan. Maka datanglah tawaduk yang khas. Maka inilah jumlah yang memadai bagi orang yang menuntut penglihat, menuntut basirah, melihat kepada celah dirinya. Wallahul muwafiqu birahmatih. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dengan rahmatnya. Sudahlah kita tentang fasal yang keempat, yakni al-qalb. Dengan sampai muka surat ni kita telah selesai pasal keempat, anggota hati. InsyaAllah pengajian akan datang kita akan masuk al-fasl khamisu fil batni wa hifzih. Pasal kelima akan datang, kebinasaan perut dan memelihara kebinasaan itu. Macam mana nak pelihara diri perut pula, jangan sampai membinasakan diri itu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Ada persoalan sini, masalah dalam bulan puasa. Kita nak buka puasa, nak makan terus gear 1 ke gear 4 ke, nak buka gear 1 dulu makan kurma dulu. Adakah kita ni, kalau kita terus gear 4 makan segala-gala makan, nanti terlepas sembahyang jemaah? Tapi kita dah makan lah. Ataupun adakah adab yang betulnya kita makan sedikit dulu, kemudian baru kita solat, dan kemudian barulah kita makan balik? Maka jawapan itu sebenarnya boleh jawab pendek, boleh jawab panjang. Kerana masa suntuk kita jawab pendek. Apa tujuan puasa? Ya, tujuan puasa itu pada awalnya adalah untuk mentaati perintah Allah, menahan diri daripada makan dan minum dan segala yang membatalkannya daripada terbit mulia fajar sampailah terbenam matahari. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuannya. Kami wajibkan kamu ni puasa seperti mana orang-orang yang dahulu. Mudah-mudahan kamu ni jadi orang takwa. Jadi kat mana rahsia tu? Rahsia dia pada tak makan tak minum. Bila kita tak makan dan tak minum, diri kita ni menghampiri sifat malaikat. Tak makan tak minum. Bila diri kita ni telah mendekati sifat kemalaikatan, tak makan tak minum, nafsu kita dah merendah begitu tu, ya, tertahan, maka di saat itu mustajablah segala doa kita itu. Di saat itu mustajablah segala permintaan kita itu. Di saat itu terbukalah pintu-pintu rohani. Ya. Dia dalam Ramadan ni ada yang tertutup, ada yang terbuka. Yang tertutup tu apa? Nafsu. Yang terbuka tu apa? Ruang untuk meningkatkan rohani. Bila kita puasa, kita buka puasa, kita hentam 3-4 pinggan, baru nak terbuka tutup balik. Ya. Itu iftar. Iftar tu bukan makna buka puasa saja. Iftar tu makna buka alamul ghaib. Buka segala cahaya makrifah. Jadi bila kita makan tu kita terus kenyang, baru hati tu nak buka macam ni, kita pop tutup balik. Tutup balik. Jadi rahsia puasa ni, jangan kenyangkan perut. Makan sedikit, try sembahyang, try zikir, tengok apa jadi. Sebab ketika itu perut kita ni dia 1/3 je isi, banyak kosong lagi. Kita penuhkan pula dengan sembahyang maghrib, sembahyang sunat, zikir pula, lama sikit baru kita makan sikit. Ketika tu penuhlah hati ni dengan nur tadi. Tapi kalau kita dah daripada pagi sampai petang penat, kita dah kosong, tak sempat nak isi dengan ibadah, nak isi dengan tarawih, tak sempat nak isi dengan nur-nur yang Tuhan nak bagi melalui ibadah-ibadah sunat di waktu malam ini. Kita dah isi dengan nasi, dia ngantuk lah.
Bila ngantuk, yang patut kita dapat Ramadan tu tak dapat. Ini saya bicarakan dari sudut kesan ibadah, bukan dari sudut pahala. Pahala dapat dah, pahala puasa tu. Tapi nak dapat kesan daripada puasa tu, kalau cepat-cepat dikenyangkan perut itu, maka hilanglah athar kesan dia tadi tu. Sebab tu kalau kita tengok, kenapa orang mati syahid dimakruhkan, malah setengah kata haram kita cuci darah dia tu. Sebab darah tu jadi saksi, kesan dia pergi perang tu, dia jadi saksi bagi diri dia tu. Orang berpuasa mulut dia bau, jangan gosok, sebab busuk mulut kerana tak makan tu saksi tentang puasa dia tu lebih harum sisi Allah daripada bau kasturi lagi. Betul juga bila kita lapar, kesan daripada lapar itu terbukanya hati itu, terbukanya ainul basirah. Pembukaan hati itu tujuan la'allakum tattaqun tadi. Nak takwa hati kena buka. Nak buka macam mana? Baru nak buka dah tutup balik, baru buka tutup balik. Kerana tak faham tentang rahsia puasa. Jadi kalau kita nak dapat tahun ni kita nak puasa betul-betul, waktu berbuka tu penting. Lagi 10 minit nak buka, baca wirid, baca zikir, sampai tunggu makanan nak makan tu. Lepas tu buka dengan kurma. Itu ada sekali tu tunggu saya, Syekh Abdul Hadi Al-Kharsa daripada Syria. Dia kata apa? Dia kata kenapa Rasulullah ni suruh kita buka dengan kurma dan benda-benda manis, terutama kurma. Kerana kurma ni bila kita makan, dia hantar satu maklumat dalam kita punya badan, hormon kita ni, dia bagi tahu kita dah kenyang. Padahal kita tak kenyang ni, tapi dia hantar maklumat perut dah terisi cepat. Begitu juga benda-benda manis, dia akan bagi tahu badan kita ni seolah-olah kita dah kenyang. Jadi bila kita dah makan kurma 3-4 biji, sembahyang, minum, nak makan balik, dia dah, nafsu tu dah tak sehebat masa mula-mula kita nak makan tadi. Nak makan, tengok 3 pinggan sirap bandung, air apa lagi, kikapu, semua kita nak sapu. Tapi kalau dah makan kurma, dia cut down kita punya tu. Tapi ini naklah berterusan lah. Jangan sehari makan, tak ada apa, sama. Buat seminggu tengok. Tiap-tiap buka puasa makan kurma 3-4 biji. Makan kurma 3-4 biji. Di samping dia adalah sunnah Nabi SAW, dia ada satu fadilat daripada sudut kesihatan dan pemakanan. Dia akan merendahkan nafsu makan tadi. Seolah-olah dia, akal kita kata dah kenyang, kita tak makan sebanyak mana kalau kita tak makan kurma tadi tu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yusatani bil ilmi qulubana wasta'min asrarana wa asyhadu bi anna alhamdulillahi rabbil alamin.